Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pelajar. Okey, berjumpa lagi kita pada hari ini di kelas sejarah tingkatan 2. Okey. Sebelum cikgu memulakan kelas kita pagi ini, cikgu nak tunjuk kamu sebuah gambar. Okey. Okey, menurut perhatian kamu, apakah tujuan cikgu menunjukkan gambar ini? Okey, cuba kamu lihat. Ini adalah merupakan pakaian tradisional bagi kaum-kaum yang terdapat di negara kita, iaitu Malaysia. Okey, ini pakaian tradisional bagi lelaki bagi kaum India, pakaian tradisional lelaki kaum Cina, pakaian tradisional lelaki kaum Melayu. Okey. Okey, adakah kamu mengetahui apakah nama pakaian tradisional mereka ini? Okey, yang pertama, pakaian tradisional kaum India adalah kita panggil kurta. Okey. Pakaian tradisional lelaki kaum Cina kita panggil sanfu. Okey, pakaian tradisional bagi kaum Melayu adalah baju Melayu. Baiklah. Tujuan cikgu memaparkan kamu gambar ini adalah untuk kamu lihat mengenai perbezaan budaya dan identiti yang dimiliki oleh setiap kaum, iaitu kaum India, kaum Cina dan kaum Melayu. Semua mempunyai identiti yang berlainan. Okey. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai sosio budaya masyarakat kerajaan alam Melayu dalam bab 3. Okey. Khususnya, ini adalah apa yang kita akan pelajari pada hari ini. Jadi pada hari ini kita akan belajar subtopik 3.1 iaitu bahasa dan tulisan. Kemudian kita juga akan belajar subtopik 3.2 iaitu persuratan. Okey. Baiklah, kita mulakan dengan pengenalan dulu. Okey, perkembangan bahasa ni berkait rapat dengan perkembangan sistem tulisan. Okey. Bahasa ni berkembang selari dengan perkembangan tulisan. Apabila tulisan berkembang, maka bahasa juga berkembang. Okey. Sifat keterbukaan masyarakat alam Melayu ni membolehkan sistem tulisan berkembang. Dalam kerajaan alam Melayu itulah apa yang seperti yang kita telah belajar pada bab yang lepas. Kerajaan alam Melayu ada 7. Tapi sini kita akan belajar hanya 6. Iaitu Funam, Champa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit dan Kedah Tua. Jika kamu perasan, apa yang tidak ada di sini? Okey, kerajaan alam Melayu apa yang tidak ada di sini? Okey. Yang kerajaan yang tidak termasuk dalam bab ni adalah kerajaan Gangga Negara. Jadi, kita hanya akan belajar mengenai sosial budaya Funan, Champa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit dan Kedah Tua sahaja. Okey. Pengenalan bahasa turut mengalami situasi yang sama. Jadi, sistem tulisan dia berkembang sebab sifat keterbukaan mereka tu sendiri. Dan perkembangan bahasa tu juga berkembang sebab sifat keterbukaan masyarakat alam Melayu tu sendiri. Okey, kenapa cikgu kata sifat keterbukaan yang menjadi faktor perkembangan tu? Sebab mereka rajin untuk menerokai benda-benda baharu, jadi berkembanglah penggunaan bahasa dan tulisan mereka. Okey. Jadi ni yang pertama perkembangan bahasa dan tulisan. Okey, bahasa dan tulisan ni merupakan termasuk dalam sosio budaya lah, dalam aspek sosio budaya. Salah satu aspek sosio budaya bagi kerajaan alam Melayu ini adalah
bahasa dan tulisan. Okey, apa itu sosio-budaya? Sosio-budaya ni merupakan cara hidup dan pemikiran sesebuah masyarakat. Okey, seterusnya kita pergi kepada satu persatu. Yang pertama adalah kerajaan Funan. Bahasa Sanskrit merupakan bahasa utama mereka. Jadi, mereka bertutur menggunakan bahasa Sanskrit. Macam negara kita ni, bahasa pengantar kita bahasa Melayu. Tapi bagi kerajaan Funan dulu, bahasa Sanskrit merupakan bahasa utama mereka. Okey. Kemudian kita tengok pada tulisan pula. Tulisan masyarakat Funan adalah berasaskan tulisan orang Hu yang menggunakan tulisan orang India. Okey, tulisan mereka ni berasaskan tulisan orang Hu, iaitu tulisan orang India. Okey. Seterusnya, Funan menggunakan kalender Saka yang berasal daripada India. Okey. Macam kita sekarang ni guna kalender Januari, Februari. Okey, bagi kerajaan Funan dulu dia menggunakan kalender Saka, iaitu kalender yang diperkenalkan oleh Raja Kanishka daripada dinasti Kushan di utara India pada tahun 78 Masihi. Okey. Kalender Saka ni juga macam kalender yang kita guna sekarang tu ada mempunyai 12 bulan. 12 bulan. Okey. Baiklah, seterusnya kita masuk pula kepada yang kedua iaitu Kerajaan Champa. Okey, masyarakat Kerajaan Champa ni dia menuturkan bahasa Melayu Champa dan bahasa Sanskrit. Okey, tadi masyarakat Kerajaan Funan dia menggunakan bahasa Sanskrit sahaja dalam pertuturan mereka sehari-hari. Namun bagi lain pula dengan bagi Kerajaan Champa ni dia menuturkan bahasa Melayu Champa dan bahasa Sanskrit. Masyarakat mereka menuturkan dua bahasa. Okey, bagi tulisan pula. Masyarakat Champa ni menggunakan tulisan Pallava dan tulisan Champa kuno. Okey. Disebabkan oleh mereka menuturkan menggunakan dua bahasa, jadi tulisan pun ada dua lah. Iaitu tulisan Pallava dan tulisan Champa kuno. Seterusnya, bukti penggunaan tulisan Pallava adalah berdasarkan kepada penemuan inskripsi bertarikh abad ke-6 yang ditulis oleh Raja Sabuwarman. Okey, bagaimana kita tahu bahawasanya masyarakat Kerajaan Champa ni menggunakan tulisan Pallava? Macam mana kita tahu? Okey, ini adalah berdasarkan penemuan inskripsi. Okey, apa itu inskripsi? Inskripsi ni merupakan kata-kata yang terpahat di dinding yang ditulis oleh Raja Sabuwarman pada abad ke-6 dulu. Okey. Agama Islam tersebar di Champa sejak abad ke-8. Oleh itu, bahasa Melayu Champa menjadi bahasa utama seiring dengan perkembangan tulisan Jawi. Okey. Seperti yang kita telah pelajari pada bab yang sebelum ni mengenai kegiatan ekonomi masyarakat Kerajaan Melayu ni, masyarakat Champa ni menjalankan kegiatan ekonomi perdagangan. Jadi pedagang-pedagang luar iaitu dari Parsi, Tanah Arab, India datang ke Champa ni lah bagi kegiatan perdagangan. Jadi pedagang-pedagang daripada Tanah Arab sebagai contohnya menyebarkan agama Islam di Champa. Jadi masyarakat Champa ni memeluk agama Islam lah dan mereka menjadikan bahasa Melayu Champa ni berkembang selari dengan tulisan Jawi. Baik. Okey, ini merupakan contoh batu bersurat. Contoh batu bersurat yang menggunakan tulisan Pallava. Okey. Okey, seterusnya kita masuk pula ke
Kerajaan Alam Melayu yang ketiga iaitu Sriwijaya. Bagi masyarakat kerajaan Sriwijaya ni pula menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam urusan pentadbiran dan harian. Okey, jadi mereka ni masyarakat Sriwijaya ni menggunakan bahasa Melayu sebagai dalam urusan pentadbiran dan harian. Jadi mereka bercakap menggunakan bahasa Melayu. Okey. Bahasa Melayu yang mereka gunakan itu menerima pengaruh daripada bahasa Sanskrit. Okey. Okey, bagaimana kita tahu ia menggunakan bahasa-bahasa tersebut? Ini adalah kerana berdasarkan penemuan batu-batu bersurat. Disebabkan oleh penemuan batu bersurat tu, yang di batu bersurat tu dia ada tulisan tersebut, jadi kita dapat tahu mereka menggunakan bahasa tersebut. Batu-batu bersurat tu dijumpai seperti di batu bersurat Kedudukan Bukit, batu bersurat di Kota Kapur, Telaga Batu dan Talang Tua. Dia cakap batu bersurat tersebut ditulis dalam bahasa Melayu dengan pengaruh bahasa Sanskrit menggunakan tulisan Pallawa. Okey, ni contoh batu bersurat Talang Tua yang dijumpai bagi kerajaan Sriwijaya tu lah. Yang dijumpai di Talang Tua. Okey. Ni cikgu tulis translasi ejaan Rumi bahasa Melayu dengan pengaruh Sanskrit. Ni tulisan Pallawa. Dengan pengaruh Sanskrit. Ni merupakan bahasa Melayu yang menerima pengaruh Sanskrit ni. Contohnya bagi Swasti, Sri Sakiwar Satita, 606, Dim Dwitya, Sukla Paksa, Wulan Catra. Okey, maksud dia pada tahun Saka 606, pada saat itulah taman yang dinamakan Sri Ketra dibuka di bawah pimpinan Baginda Jayanasa. Niat Baginda, semoga yang ditanam di sini seperti pokok kelapa, pinang, nipah, sagu dan pelbagai pokok-pokok buahan dapat dimakan hasilnya. Okey, itulah maksud bagi ni yang terdapat di batu bersurat Talang Tua ni. Jadi raja-raja zaman dahulu, pemerintah kerajaan Melayu ni, Sriwijaya ni, dia menulis di atas batu bersurat untuk memperingati sesuatu peristiwa. Jadi masyarakat zaman sekarang boleh merujuk kepada peninggalan-peninggalan bahan sejarah ni lah. Itulah kepentingan bahasa dan tulisan. Okey, seterusnya kita masuk kepada yang keempat, iaitu Kerajaan Angkor. Kerajaan Angkor ni menggunakan bahasa Sanskrit dan bahasa Khmer. Okey, bukti dia. Bagaimana kita tahu mereka menggunakan bahasa Sanskrit dan Khmer ni? Okey, bukti dia adalah melalui inskripsi pada dinding candi. Okey, candi tu kamu tahu kan? Candi tu merupakan tempat penyembahan bagi agama Buddha. Okey. Di dinding candi tu dia ada inskripsi. Seperti yang cikgu cakap tadi, inskripsi ni merupakan tulisan pada dinding. Okey. Ni kamu boleh lihat pada dinding ni, tulisan Pallawa. Mereka menggunakan tulisan Pallawa. Okey, terdapat dua jenis tulisan Pallawa yang ditemukan pada dinding candi, iaitu tulisan Pallawa dan tulisan Khmer. Okey, ni contoh bagi tulisan Pallawa lah. Mereka menulis beginilah. Okey, seterusnya yang kelima. Yang kelima, Kerajaan Majapahit pula. Bahasa utama masyarakat Kerajaan Alam Melayu Majapahit ni, mereka menggunakan Jawa kuno. Bagi tulisan pula, mereka menggunakan tulisan Kawi. Okey, bagaimana kita tahu mereka menggunakan bahasa
kuno dan tulisan kawi ni adalah melalui penemuan inskripsi dan persuratan bertarikh abad ke-14. Okey. Selepas tersebarnya agama Islam di Majapahit, mereka menggunakan huruf-huruf Arab dalam sistem tulisan mereka. Seperti kerajaan Champa tadi, selepas tersebarnya bahasa Islam, agama Islam, mereka menjadikan bahasa Melayu selari dengan tulisan Jawi. Mereka menulis dalam Melayu tapi dalam Jawi. Okay, bagi Majapahit pula, mereka menggunakan huruf-huruf Arab dalam sistem tulisan mereka. Okey. Tulisan yang menggunakan huruf Arab bagi menulis bahasa Jawa itu kita panggil tulisan pegon. Okey, tulisan pegon dikenali sebagai tulisan pegon. Ni. Ini contoh tulisan kawi dan ini contoh tulisan pegon. Kamu boleh lihat. Okey, yang terakhir adalah Kerajaan Kedah Tua. Okey. Penemuan batu-batu bersurat menunjukkan penggunaan bahasa Sanskrit dan tulisan Pallava di Kedah Tua. Okey, bagaimana kita tahu mereka menggunakan bahasa Sanskrit adalah disebabkan oleh penemuan batu bersurat yang menggunakan bahasa Sanskrit dan tulisan Pallava. Kamu kena ingat, bahasa yang digunakan adalah bahasa Sanskrit dan tulisan Pallava. Okey, buktinya adalah melalui penemuan batu bersurat di Sungai Mas dan Cerok Tok Kun yang bertarikh abad ke-5. Okey, ini merupakan contoh batu bersurat yang ditemui di Cerok Tok Kun, iaitu di Pulau Pinang. Batu ni ditemukan di Pulau Pinang lah. Okey. Ya, okey. Ini merupakan info tambahan lah. Okey, mari kita lihat pengaruh bahasa asing dalam bahasa Melayu yang kita gunakan sekarang. Okey. Contohnya bagi perkataan bakti, ia adalah berasal daripada bahasa Sanskrit, iaitu bhakti. Seterusnya perkataan budi, iaitu yang kita gunakan, perkataan budi, peketi, hati budi. Okey. Ia berasal daripada bahasa Sanskrit, iaitu budi. Seterusnya bumi, berasal daripada bahasa Sanskrit juga, iaitu bumi. Seterusnya bahasa, dosa. Okey. Okey, kita juga bahasa Melayu kita juga ni mengambil pengaruh daripada bahasa Tamil. Seperti apa yang menggunakan bahasa Tamil iaitu seperti peti, peli, kedai, okey, sate, katil. Kalau peti orang Tamil panggil peti. Kalau peli orang Tamil cakap purali. Kalau kedai orang Tamil cakap kadai. Okey. Kemudian Cina. Kita juga menerima pengaruh bahasa Cina dalam percakapan bahasa Melayu kita ni. Contohnya tauge, popia, teko, tauhu, sampan. Okey. Seterusnya kita juga menerima pengaruh bahasa Parsi, iaitu anggur, gandum, kurma, gusti. Askar ni lashkar. Jadi kita guna askar. Seterusnya Arab. Kita juga menerima pengaruh daripada bahasa Arab. Contohnya kerusi, kamus, zalim, seluar, fardu dan sebagainya. Baiklah. Okay, ini merupakan kesimpulan. Jadi kesimpulannya, bahasa dan tulisan ini penting kepada perkembangan masyarakat alam Melayu. Okay, disebabkan tulisan dan bahasa inilah masyarakat alam Melayu mengalami perkembangan. Sebab bahasa dan tulisan ini dijadikan berfungsi sebagai alat komunikasi. Bahasa dan tulisan ini
sebagai untuk menghubungkan antara mereka. Untuk berkomunikasi, untuk bercakap, untuk memberi arahan dan sebagainya. Okey. Bahasa dan tulisan ni juga berfungsi untuk menyimpan rekod-rekod pemerintahan, perundangan, perdagangan dan keagamaan. Okey, pada hari ini, hasil tulisan masyarakat Kerajaan Alam Melayu menjadi sumber rujukan dan dokumentasi kepada ahli sejarah untuk memahami ketamadunan masyarakat silam. Jadi, tulisan-tulisan yang ada pada batu bersurap, inskripsi dan sebagainya itulah yang menjadikan bahan rujukan bagi tujuan dokumentasi kepada ahli-ahli sejarah untuk memahami ketamadunan masyarakat silam. Okey. Seterusnya kita masuk pula kepada persuratan. Tadi kita telah belajar bahasa dan tulisan. Ni kita masuk pula kepada persuratan. Okey, pengenalan dulu. Sebelum sistem tulisan digunakan secara meluas, masyarakat Kerajaan Alam Melayu terkenal dengan tradisi lisan. Tadi kita telah habis mengenai bahasa dan tulisan. Ni kita masuk pada persuratan pula, okey? Okey, pengenalan. Sebelum sistem tulisan digunakan secara meluas, masyarakat Kerajaan Alam Melayu ni terkenal dengan tradisi lisan. Apa tradisi lisan tu? Seperti sajak, berpantun, syair, gurindam, semua tu lah. Okey, tradisi lisan ni lahir berdasarkan alam-alam sekeliling. Tema mereka menggunakan tradisi lisan ni bertemakan asal-usul, binatang, nasihat, seloka, teladan dan adat. Sebagai contohnya, ada ubi, ada batas, ada hari, akwalas. Okey, itulah tradisi lisan sebagai contohnya. Okey. Itu merupakan pantun lah cikgu bagi tadi, merupakan pantun. Okey, apabila sistem tulisan muncul, bidang persuratan ni mula berkembang. Okey. Jadi, bidang persuratan ni berkembang selepas sistem tulisan muncul. Okey. Selepas mereka pandai menulis, pandai membaca, jadi bidang persuratan ni berkembang. Jadi, mereka boleh menulis surat. Okey. Persuratan ni merupakan antara bukti keintelektualan masyarakat Kerajaan Alam Melayu. Jadi, dengan adanya penulisan persuratan ni, menunjukkan bahawa mereka ni bijak lah. Mereka mempunyai pengetahuan, itu kepandaian. Okey. Sebagai bukti bagi kegiatan persuratan awal Kerajaan Melayu ni ditemukan dalam bentuk batu bersurat. Bukti yang pertama ditemukan adalah batu bersurat. Okey, seterusnya. Ni, kita akan belajar mengenai bidang persuratan dalam 6 Kerajaan Alam Melayu ni lah. Punan, Champa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit dan Kedah Tua. Okey, kita pergi satu persatu. Yang pertama adalah Kerajaan Funan. Kegiatan persuratan masyarakat Kerajaan Funan dibuktikan dengan penemuan batu bersurat terawal di Alam Melayu yang bertarikh abad kedua. Jadi kita dapat simpulkan bahawa Kerajaan Funan ni adalah kerajaan yang pertama yang ada yang ada penemuan batu bersurat. Batu bersurat dia bertarikh abad kedua. Kerajaan-kerajaan lain tak ada lagi batu bersurat. Jadi tapi kerajaan dia dah ada. Jadinya mereka lebih bertamadun lah daripada kerajaan alam Melayu yang lain. Seterusnya kegiatan persuratan. Okey, seterusnya Champa. Kegiatan persuratan mereka ni
dibuktikan dengan batu bersurat juga. Batu bersurat tertua di Kautara. Okay, Kautara ni tempat yang ada di Champa ni lah. Yang bertarikh 192 Masihi. Okey. Di Champa ni juga ada banyak penemuan batu-batu bersurat. Iaitu sebanyak 206 ditemukan batu bersurat. Okey, selain daripada batu bersurat tu, dia ditemukan di kerajaan Champa ni juga manuskrip. Manuskrip tersebut bertarikh sejak abad ke-13 lagi. Seterusnya, karya sastra yang masyhur dalam kerajaan Champa ni adalah karya sastra Akayit Indrapatra dan Akayit Deva Manu. Okey. Kalau kerajaan Funan tadi dia tak ada semua ni. Dia tak ada manuskrip, dia tak ada karya sastra, dia hanya ada batu bersurat saja. Tapi berbeza dengan kerajaan Champa. Mereka lebih banyak menghasilkan dalam bidang persuratan ini, iaitu batu bersurat, manuskrip dan karya sastra. Baiklah pelajar, yang ketiga pula, okey. Okey, kegiatan persuratan masyarakat kerajaan Sriwijaya dibuktikan dengan penemuan beberapa batu bersurat seperti Karam Berahi dan Palas Pasemah yang bertarikh pada abad ke-7. Ia memperihalkan mengenai pengukuhan kerajaan, terutamanya kepentingan taat setia kepada raja. Okey, ini merupakan contoh batu bersurat yang ditemukan di Karam Berahi. Batu bersurat Karam Berahi yang ditemukan di Jambi. Maafkan cikgu. Batu bersurat ni bernama Karam Berahi, bertarikh 686 Masihi, ditemukan di Jambi. Mana di Jambi ni? Okey, Jambi ni ialah di Sriwijaya lah. Okey, batu bersurat ni memperihalkan mengenai kepentingan. Apakah kepentingan taat setia kepada raja? Okey. Jadi masyarakat Sriwijaya ni mengabadikan mengenai kepentingan taat setia kepada raja. Bagi contohnya, jika kita taat setia kepada raja, kita akan hidup dalam keadaan aman dan harmoni, keselamatan kerajaan terjamin dan sebagainya. Seterusnya, kita pergi pula yang keempat, iaitu Kerajaan Angkor. Kegiatan persuratan masyarakat kerajaan Angkor ni dibuktikan dengan penemuan batu bersurat Sdok Kok Tom di barat laut Kemboja yang mengisahkan pemerintahan Jayawarma. Jika di kerajaan Sriwijaya tadi mengisahkan mengenai kepentingan taat setia kepada raja, manakala bagi Angkor pula mengisahkan mengenai pemerintahan raja mereka, iaitu Raja Jayawarman II. Okey. Inskripsi yang terpahat pada dinding-dinding candi pula menggambarkan aspek keagamaan dan pemerintahan. Okey, ni contohnya, ni inskripsi. Apa itu inskripsi tadi telah cikgu jelaskan. Tulisan yang terdapat pada dinding. Kita panggil inskripsi. Pada dinding Angkor Wat. Okey, ni gambar Angkor Wat. Jika kamu tidak tahu lagi, ni merupakan gambar Angkor Wat. Iaitu kuil bagi agama Buddha. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada kerajaan Majapahit. Kegiatan persuratan masyarakat kerajaan Majapahit ini dibuktikan dengan penemuan batu bersurat Trowulan yang bertarikh 1358 yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno dan tulisan Jawi. Sebab apa? Mereka menggunakan bahasa kuno sebab mereka menggunakan bahasa Jawa kuno. Jika mengingat tadi, Majapahit ni mereka menuturkan bahasa Jawa kuno yang berpengaruh Sanskrit dan bertulisan Kawi. Okey, jadi mereka
mengaplikasikan tulisan tersebut lah dalam batu bersurat ni. Okey, selain daripada batu bersurat, penemuan lain, bukti lain, kegiatan persuratan di Majapahit ini adalah dalam bentuk manuskrip. Manuskrip juga ditemukan. Jadi, dalam manuskrip tersebut, dia ada menggunakan bahasa kuno dan bertulisan Kawi. Okey. Seterusnya, karya sejarah termasyhur adalah diberi nama Nagarakertagama. Okey, yang dikarang oleh Prapanca pada tahun 1365. Okey. Selain daripada karya itu, ada karya lain itu Pararaton dan Tantu Panggelaran. Jadi di sini kita dapat lihat masyarakat di Majapahit telah menghasilkan karya-karya yang hebat dan diingati sehingga kini. Itu sebagai contohnya Nagarakertagama tadi dan Pararaton dan Tantu Panggelaran. Okey. Ni jika kamu tak ingat, inilah contoh tulisan Kawi. Okey, seterusnya. Yang terakhir adalah Kerajaan Kedah Tua. Okey, kegiatan persuratan masyarakat Kerajaan Kedah Tua ni dibuktikan dengan penemuan batu bersurat juga. Di mana ditemukan batu bersurat tu? Di Bukit Coras dan Bukit Meriang yang bertarikh abad ke-5. Okey, selain daripada batu bersurat, ditemukan juga inskripsi. Apa itu inskripsi? Tulisan yang terpahat pada dinding. Yang ditulis pada tanah liat, kepingan emas dan kepingan perak. Jika tadi kerajaan seperti Majapahit tu, campa inskripsi di dinding, Kedah Tua ni dia tulis, dia hasilkan inskripsi di pinggan tanah liat dan kepingan emas dan kepingan perak lah. Okey, apa yang ditulis di inskripsi tersebut adalah tentang doa dan amalan dalam agama Buddha. Jadi di sini kita dapat tahu lah, melalui inskripsi tu kita dapat tahu mereka ni mementingkan agama. Apa agama yang mereka anuti adalah agama Buddha. Okey, seterusnya kesimpulan. Perkembangan bidang persuratan di Kerajaan Alam Melayu berlaku setelah wujudnya sistem tulisan. Okey. Bukti perkembangan bidang persuratan adalah penemuan batu bersurat, manuskrip dan inskripsi. Apa tujuan persuratan? Persuratan yang ditulis atas batu bersurat, di atas manuskrip, karya sejarah dan inskripsi itu, ia adalah bertujuan memberi pengajaran dan mendidik seperti kepentingan mentaati raja, lepas tu pengukuhan kerajaan tadi adalah memberi pengajaran dan mendidik pada generasi akan datang mengenai kepentingan-kepentingan tersebut. Jadi, apabila Islam tersebar ke alam Melayu, sastera Islam yang berbentuk syair, gurindam, cerita hikayat dan nazam mula mempengaruhi persuratan Melayu. Kisah-kisah kehidupan Nabi-Nabi seperti Nabi Sulaiman dan Nabi Muhammad SAW ditulis dalam bahasa Melayu. Okey, apabila Islam tersebar dalam masyarakat kerajaan alam Melayu ni, mereka mula mengambil budaya daripada Arab, iaitu seperti syair, gurindam. Mereka menulis kisah-kisah agama Islam lah, seperti Nabi Sulaiman, seperti kisah Nabi Muhammad. Mereka tulis dalam bahasa Melayu. Kan karya-karya tersebut ditulis bahasa Arab. Jadi apabila datang sini, mereka mentranslate,
melakukan penterjemahan ke dalam bahasa Melayu. Tujuannya adalah bagi masyarakat kerajaan dalam Melayu ni dapat memahami kisah-kisah tersebut. Okey, itulah kepentingan bidang persuratan. Kamu kena ingat, bidang persuratan ini berkembang disebabkan oleh berkembangnya bahasa dan tulisan. Dengan kesimpulan tadi, menandakan bahawa tamatlah sesi PDPR kita pada hari ini. Terima kasih kerana mengikuti sesi PDPR ini dengan jayanya. Kita jumpa lagi di sesi PDPR yang seterusnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.